Selamat pagi, selamat petang, selamat malam dari mana anda tonton. Ini adalah episod terbaru Champion Podcast. Saya adalah host anda, Cikgu Sean. Hari ini, untuk episod ini kita kira sangat bernasib baik dan saya sangat-sangat berbangga kerana hari ini kita dapat menjemput satu cikgu yang telah lama tinggal dekat Sarawak. Beliau adalah seorang blogger, seorang penulis, seorang motivator. Mungkin lepas ni kalau cikgu-cikgu dekat negeri-negeri lain ataupun sekolah-sekolah di Sarawak mau mencari beliau, nanti mungkin beliau akan beritahu nombor kontak beliau. Dan tanpa melengahkan masa, saya tak mau cakap banyak, biar dia perkenalkan diri dia sendiri. Yes, Cikgu Ahmad. Hai Yes. Cikgu Sean, apa khabar? Selamat malam. Ya, selamat malam. Okey, Cikgu Sean, nama saya Cikgu Ahmad. Tapi nama sebenar saya ialah Ahmad Faizal. Nama sebenar saya Ahmad Faizal bin Osman. Saya berasal dari Teluk Intan, Perak. Tapi sudah lamalah saya berkhidmat di Sarawak. Saya mula-mula berkhidmat di Sarawak sejak 1995 lagi. Kemudian saya berusia 55 tahun dan sekarang ini saya menjawat jawatan penolong kanan pentadbiran di sebuah sekolah di Seri Aman, iaitu SK Pulau Seduku. Dan saya telah pun berkhidmat di lebih kurang 5 buah sekolah, di mana 4 buahnya adalah dari Sarawak, kerana saya sempat juga balik ke negeri Perak pada tahun 2000 sehingga 2004 dan saya mengajar di sana di SK Sungai Keruit, Sungkai. Jadi itulah serba sedikit tentang diri saya, latar belakang saya. Saya berkelulusan dalam sarjana muda pengajaran bahasa Melayu dan minor saya pendidikan seni dari Open University pada tahun 2012. Jadi setakat ini itulah saja serba sedikit tentang diri saya. Okey, sebelum kita masuk ke mengapa last Cikgu Ahmad mau balik ke Sarawak, baik saya menanya apa yang memotivasikan cikgu ingin memilih sebagai cikgu. Saya rasa banyak junior kita nanti yang mendengar podcast ini ingin tahu mengapa cikgu memilih jalan ini. Mengapa tidak pilih career lain yang lebih bagus, lebih Alright, sebenarnya sebelum saya menjadi guru, saya merupakan seorang kaki tangan awam dari jabatan lain. Tapi secara kontrak. Selepas saya tamat sekolah, saya tamat belajar pada tahun 1998, saya menamatkan sesi persekolahan saya di peringkat STPM. Saya telah pun bekerja di Lembaga Pemasaran Pertanian ataupun Pharma di Kuala Lumpur pada tahun 1988 sampailah pada tahun 1991. Sebenarnya yang mendorong saya menjadi guru ialah kerana saya memang minat untuk menjadi seorang pendidik. Jadi apabila tamat STPM, saya telah pun mencuba masuk ke universiti, tapi malangnya saya gagal dalam permohonan saya untuk masuk ke universiti waktu itu. Pada masa yang sama saya juga ada memohon untuk masuk ke maktab perguruan. Seingat saya selepas 3 kali percubaan, tahun 1989, tahun 1990, tahun 1991 baru saya berjaya masuk ke maktab perguruan. Jadi saya telah pun diterima ke Institut Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Jadi yang mendorong saya menjadi seorang guru ialah kerana saya memang saya seorang yang sangat berminat untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan saya lihat guru merupakan salah satu medium ataupun platform untuk kita sebagai rakyat Malaysia menyampaikan perkhidmatan kita kepada masyarakat, iaitu dengan menyampaikan ilmu. Jadi kerana itulah yang mendorong saya untuk menjadi seorang guru. Bolehkah cikgu kongsikan
success story yang sudah berlaku dalam hidup cikgu yang memberi impak kepada komuniti setempat bila cikgu sudah menjadi seorang cikgu di Seri Aman. Ya, kalau cikgu Okay, mind sharing. alright. Nak katakan ianya success stories tu, saya rasa sebenarnya ia bukanlah boleh dikirakan sebagai success story, tetapi ianya lebih kepada something yang orang kata inspired. It more like inspired story for me. Iaitu apabila saya berkhidmat di Seri Aman, bukan saya kata di Seri Aman saja. Bila saya mula ditempatkan di Sarawak pada tahun 1995, saya telah pun melihat bahawa Sarawak ini merupakan satu negeri yang unik, yang mana ianya satu negeri yang betul-betul bersatu padu, rakyat dia harmoni. Jadi dan dia mempunyai kepelbagaian kaum. Jadi bila saya berada di Seri Aman pada tahun 2004, saya mula-mula datang ke Seri Aman, baru pindah dari Perak. Antara success story ataupun benda yang inspired saya ialah saya melihat bagaimana struggle anak-anak di pedalaman yang sanggup berpisah dengan keluarga untuk tinggal di asrama dan belajar di sekolah. Dan saya telah pun membantu 2-3 pelajar yang mana memiliki latar belakang yang agak miskin, yang kesusahan. Dan daripada situ saya juga terlibat dalam bidang penulisan. Bila saya membuat blog dan saya membuat Facebook page, bila saya tulis tentang success story, tentang kisah-kisah struggle pelajar ini, ianya menarik perhatian banyak pihak, terutamanya daripada portal-portal berita. Ada banyak berita-berita tulisan saya, kisah-kisah tulisan saya mendapat tempat di Astro Awani misalnya, portal-portal berita yang lain di Media, Bulan, yang mempunyai jutaan followers, dan ianya telah memberi impak kepada saya untuk lebih bersemangat menulis tentang kisah-kisah yang memberikan inspirasi, terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi itulah antara yang boleh saya katakan sebagai success story saya sebagai, selain daripada menjadi guru, saya juga sebagai seorang penulis. Alright. Cikgu, boleh kongsi saat yang dikatakan cabaran bila di Sarawak? Kerana saya rasa banyak cikgu-cikgu baru yang baru posting, kadang-kadang kita pun mendengar berita-berita macam cikgu dari Semenanjung datang ke sini, tiba-tiba buat banyak hal, mau pindah balik. Apa pendapat pandangan cikgu tentang isu-isu ini, dan macam mana kawan kita dekat Semenanjung patut lihat Sarawak? Kerana saya rasa, yes. Baik, sebenarnya kita bila kita menjadi seorang guru dan kita sanggup untuk ditempatkan di mana-mana saja, not even in Sarawak, tapi kalau kita ditempatkan di Sabah ataupun mungkin kita ditempatkan di pedalaman-pedalaman seperti di Ulu Perak ataupun di Kelantan, di Pahang. So the first thing is we have to accept that is our destiny. Itu adalah takdir kita. Takdir kita sebagai seorang guru yang ditentukan Tuhan untuk mencari rezeki di situ. So apa yang perlu kita buat ialah kita perlu membuka minda kita. Kita buka open mind kita. Bila sebagai contoh saya, bila saya pergi saya datang ke Sarawak. Saya datang ke Sarawak bukan sebab saya mohon, tapi saya bukan sebab saya diposting, tapi sebab saya yang mohon. Saya bertukar. Saya bertukar dari, sebab first school saya adalah di Petaling Jaya, Selangor, LaSalle Petaling Jaya. That is my first school, SK LaSalle Petaling Jaya. But then after I'm getting married, isteri saya adalah orang Sarawak. So saya mohon untuk berpindah ke Sarawak. So bila saya datang ke sini, saya cuba membuka minda saya supaya saya boleh accept dengan environment yang berbeza dengan tempat kerja saya, tempat lahir saya. Sebab saya bekerja di Kuala Lumpur, saya bekerja di mengajar di Petaling Jaya, yang orang katakan tempat itu merupakan tempat yang maju. So apabila saya dihantar ke berkhidmat di Saratok waktu itu, di Licok Roban, so kita dapat melihat suasana yang berbeza.
suasana kampung. Sekolah saya juga sekolah kurang murid, pelajarnya satu sekolah cuma ada lebih kurang dalam 45 orang. Jadi saya tidak melihat ini sebagai satu burden, bebanan kepada saya, dan saya tidak pernah menyesal waktu itu. Jadi saya open minded dan saya cuba belajar. Saya cuba belajar bagaimana untuk diterima oleh masyarakat setempat. Terutamanya kalau kawasan saya di Licuk itu adalah kawasan orang Iban. So I have to learn their culture. I have to learn their language, and also I have to learn how to respect mereka punya budaya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu perbezaan yang saya boleh bandingkan. Oh, tak bagusnya duduk di Sarawak, bagus lagi duduk di Semenanjung. So tidak, saya melihat ini sebagai satu keunikan. Jadi saya nasihatkan kepada guru-guru baru, especially from those from Semenanjung, yang mana yang akan diposting ataupun yang baru-baru ini sudah pun ditempatkan di beberapa sekolah di Sarawak. So try, cuba mempelajari tentang budaya, bahasa, bagaimana nak bergaul dengan masyarakat, supaya kita dapat memberikan perkhidmatan kita ataupun kita mengajar dengan lebih ikhlas. Jadi itulah yang saya lakukan, dan setakat ini syukur kepada Tuhan, rakan-rakan di Sarawak menerima saya dengan baik dan saya feel accepted here. So that is one of the orang kata kejayaan pada diri saya sendiri lah. Alright. Ya, dan saya rasa satu, saya setuju dengan apa yang Eju Ahmad cakapkan, membuka minda dan belajar dari kawasan setempat. Macam mana dengan keadaan hala dengan bila kita duduk macam untuk Sarawak, saya sebagai orang Sarawak, saya lihat macam ada satu tabu bila mereka datang di sini, di mana mereka macam orang yang baru posted ke sini tidak dapat get used to our culture here, di mana kita duduk bersama dekat satu kedai. Dan how do you see this, and macam mana mereka perlu buka minda mereka untuk cikgu-cikgu baru posting ini, selain daripada nasihat, membuka minda dan belajar. Kerana saya rasa pun ada kes macam Cikgu Melanau dekat sini dan lain-lain, ya. Cikgu Ahmad. Okey, baik. Memang kita lihat dari segi keharmonian di Sarawak ini, dia lebih jelas kerana sifat orang kata apa, sebab orang Sarawak ni dia ada sense of acceptance, sifat menerima yang sangat tinggi. For example, orang Iban kalau di tempat saya di Sri Aman, orang Iban, orang Melayu, orang Cina, mereka seolah-olah macam adik-beradik, kan? Minum sama-sama di kedai. Sebagai contoh, kalau saya ambil contoh Sri Aman ni lah, ada satu kedai Cina yang dipanggil Nam Seng Li. So dekat situ kalau pagi-pagi saya nampak jugalah ada orang-orang Melayu yang tua-tua yang pakai kopiah putih duduk minum kopi di situ, kan. Cuma mungkin mereka tak makan lah, kan. Mereka tak makan lah, tapi mereka minum kopi, makan roti bakar, kan. So bila kita bercakap tentang proses halal dan haram ini, memang kita akui bahawa halal itu sangat penting bagi kami orang Islam untuk that is actually our amalan dalam agama. So kita tak boleh ambil mudah, tak boleh kata oh tak apa, kan. Jadi walaupun macam itu, kita tidak menjadikan aspek makanan halal dan haram itu sebagai satu punca untuk kita tidak hormat orang lain. Sebagai contoh, kalau saya nampak rakan saya minum minuman keras misalnya, saya tidak boleh terus mengatakan oh ini haram, ini tak boleh makan, kerana minuman keras itu bagi saya saja haram sebab saya orang Islam dan agama saya melarang saya untuk buat begitu. Tapi bagi orang Iban, itu adalah culture mereka. Jadi saya tak boleh kata mereka mesti ikut saya. Tapi apa yang harus saya lakukan ialah saya melihat mereka sedemikian dan saya cuba menghormati mereka kerana itu adalah sebahagian daripada budaya.
kan, kalau kita lihat minum air tuak, air pengayu adalah sebahagian daripada budaya dalam masyarakat Rumah Panjang waktu menyambut tetamu. Jadi the most important thing is actually either antara kita yang berbilang kaum ini haruslah hormat antara satu sama lain, learn to respect, kan. Jadi kita cuba menghormati. Jangan kita mengandaikan bahawa perbuatan mereka salah kerana apa yang kita lakukan memang tidak dibenarkan oleh adat kita sendiri. Jadi tidak bermakna apa yang mereka lakukan itu harus ikut apa yang saya anuti, kan. Jadi ini adalah sebahagian daripada cara untuk kita menghormati. Jadi saya cadangkanlah kepada kita sebagai guru-guru Semenanjung misalnya, kita akui kita harus mencari makanan yang sesuai, yang halal dengan kita. Tapi pada masa yang sama, tidak bermakna kita tak boleh duduk sama-sama dengan rakan-rakan yang bukan Islam di dalam restoran misalnya, kan. Cuba kita mungkin mengelak untuk makan makanan yang haram, tetapi kita boleh minum sama-sama seperti minum kopi, minum teh tarik, yang mana itu dibenarkan. Dan itu adalah satu cara. Kerana apa? Kerana pada pandangan saya, bila kita pergaulan itu jauh lebih penting. Bila kita bergaul, orang akan memahami kita, orang akan hormat pada kita. Jadi macam saya misalnya, apabila saya dah bergaul dengan masyarakat Iban di Licok pada tahun 1995-1996, saya juga turut pergi ngabang di Rumah Panjang bila ada hari gawai. Kan, bila saya pergi ngabang di Rumah Panjang, mereka tahu saya Ahmad Faizal dan saya orang Islam. Mereka tak offer saya air pengayu. Mereka tak offer saya, mereka bagi saya air Coca-Cola. So that is yang saya cakap tadi. Ianya dapat setiap kaum tadi dapat belajar. Oh, orang Melayu, orang Islam tak boleh minum arak. Jadi kita bagi Coca-Cola. Kerana apa? Kerana mereka meraihkan kehadiran saya. Sebab saya hormat, oh mereka orang Iban hari gawai, saya datang meraihkan mereka. Tapi kalau anda kata saya mengatakan bahawa, oh dekat Rumah Panjang hari gawai ada arak, saya tak mahu pergi. Ini akan menyebabkan akan berlaku jurang antara kaum itu. Kaum antara satu-satu kaum akan merasa curiga, akan rasa oh teruklah orang Melayu ni. Nanti orang Melayu pula cakap oh teruklah orang Iban ni. Jadi itu yang kita tak mahu. Jadi apa yang paling penting ialah kita harus hormati perbezaan dan meraihkan persamaan. Itu yang paling penting. Itulah pandangan saya. Dan juga mungkin cikgu mudah dekat luar pun akan tanya juga kalau saya pergi ke P3 macam mana? Tak macam cikgu masih dekat Bandar Seri Aman. Macam mana? Ada satu grup khas yang juga ada bina untuk komuniti dari Semenanjung yang boleh, yang ada sharing, ada apa-apa, ada cara lain yang boleh membantu. Adakah ia berlaku di Sarawak? Okey. Ini berkenaan dengan guru-guru yang dipostingkan di P3 Okey, betul cikgu di P3. Okey, baik. Maksudnya di sini ialah saya akui ada beberapa rakan saya yang sharing pengalaman bahawa mereka ditempatkan di jauh pedalaman, terutamanya kalau ada yang berkhidmat di kafe, tetapi bukan di bandar kafe lah. Mereka berkhidmat di Lepong Guard, iaitu kawasan Ulu Baleh. Ulu Baleh ini sangat jauh, saya dah pergi dah sana. Mengambil masa lebih kurang, kalau dari Sibu menggunakan ekspres air itu, mengambil masa lebih kurang dalam hampir 9 jam. Yang mana kita terpaksa berhenti di Kapit and then tukar ekspres lagi, kemudian berhenti di Jelatong and then take another boat, baru kita sampai ke sekolah. Yang lebih kurang dalam antara 7 ke 9 jam. So it's actually quite far, sangat jauh. Tapi bila mereka berada di sana, mereka menghadapi satu kejutan budaya, di mana di sana hanya ada 2 atau 3 orang saja guru-guru Melayu yang beragama Islam, sedangkan yang lain-lain bukan beragama Islam. Jadi bila di situ ada di kalangan mereka ini masih lagi dapat bertahan dengan
mengikut cara saya tadi, mereka lebih bersikap terbuka dengan masyarakat Iban di sana. Jadi mereka haruslah orang kata bersangka baik. Mereka disambut oleh rakan-rakan Iban dan mereka akan disambut dengan baik dan mereka akan beranggapan bahawa oh, saya ada kawan di sini. Jadi orang-orang Iban di situ akan cuba sedaya upaya cuba menunjukkan bagaimana cara hidup mereka. Contoh, bila malam-malam mereka tembak ikan. So that is not happen pada kehidupan mereka. Kalau waktu mereka berada di Pahang, di Kelantan, di Perak, mereka tak ada, malam-malam mereka tak pernah tembak ikan. But bila mereka pergi ke Leponggan, di sana aktivitinya malam-malam ialah menembak ikan. Dan ikan yang mereka dapat tu adalah ikan-ikan yang orang kata berkualiti tinggi, macam ikan semah, ikan purau. Jadi ikan-ikan macam itu memang susah nak jumpa di Semenanjung. Jadi pengalaman-pengalaman yang menarik macam ini yang menyebabkan mereka rasa oh inilah unik yang untuk mereka datang dan berkhidmat di Sarawak. Dan lagi satu, bila mereka berada di kawasan pedalaman, pada pandangan saya mereka jauh lebih ikhlas untuk mendidik anak-anak, terutamanya anak-anak Iban. Kalau mereka berada di bandar, contohlah mereka berkhidmat di bandar Kuala Lumpur ataupun di Johor Bahru, mereka akan berdepan dengan suasana yang mana pelajar-pelajar mereka mempunyai pengetahuan luar yang jauh lebih canggih berbanding guru itu sendiri. Mungkin di antara mereka ada pengalaman pergi ke luar negara, sedangkan cikgu belum lagi sampai ke luar negara. Mungkin mereka ada pengalaman berhadapan dengan gadget-gadget yang berteknologi tinggi, sedangkan cikgu-cikgu belum lagi dapat menggunakan. Mungkin pelajar-pelajar mereka ada iPhone, sedangkan cikgu-cikgu hanya memakai Android. Jadi di sini, kalau kita lihat, kalau di pedalaman, kita sebagai guru, kita lebih orang kata superior di kalangan anak murid kita. So anak-anak murid tidak akan melihat, oh orang lain lebih baik. Dia tetap akan melihat cikgu yang lebih baik. Dan disebabkan itu, sikap hormat kepada guru jauh lebih dapat dirasai apabila seorang guru itu mengajar di pedalaman. Bagaimana guru, anak-anak murid hormat cikgu, anak-anak murid minta jumpa cikgu-cikgu, boleh saya tolong cikgu angkat buku, cikgu ada masalah ke untuk kemas rumah, kami boleh bantu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa anak-anak murid lebih menghargai guru. Mungkin kalau di tempat bandar ke, mungkin susah kita nak jumpa. Hormat tu ada, tetapi tidak seperti mana pelajar pedalaman. Jadi keikhlasan guru itu mengajar jauh lebih dirasai apabila berada di pedalaman. Itu pandangan saya lah, dan itu juga yang saya rasa bila saya mengajar di Licok dulu pada tahun 1995. Juga ada cerita-cerita best tak yang kamu pernah buat dengan anak-anak murid selain daripada memancing dengan anak murid dekat Licok? Yang cikgu don't mind untuk share. Saya rasa cikgu dekat Semenanjung patut tahu dan mungkin mereka akan berfikir dua kali dan akan terus datang bila dapat surat ke Sarawak. Yes, cikgu. Okey, baik. Saya ada cerita menarik lah. Cerita menarik ni ialah kisah bagaimana saya belajar bahasa Iban. Saya belajar bahasa Iban. Saya belajar bahasa Iban bukan daripada rakan-rakan guru. Walaupun waktu saya melapor diri di SK Licok, kawan-kawan saya memang boleh dikatakan saya seorang saya dari Semenanjung, sedangkan ada 2 guru Melayu memang orang Sarawak sendirilah, tapi the rest kebanyakannya semua Iban. Tapi mereka tak pernah mengajar saya dalam bahasa Iban. Yang mengajar saya dalam bahasa Iban adalah anak murid saya. Jadi saya masih ingat lagi satu ketika bila saya masuk kelas, anak murid saya tegur saya. Dia kata, oh cikgu, dia kata, tancut nuan. Cikgu tancut nuan. Dia tunjuk seluar saya. Saya kata, tak boleh lah, jangan sebut pancut lah. Kalau awak nak kencing, awak cakap, cikgu, izinkan saya pergi tandas, saya nak buang air kecil. Dia cakap, bukai kencing, tancut nuan. Bila dia sebut tancut, dia tunjuk seluar saya pun tengok seluar saya. Bila saya tengok seluar saya, rupanya saya lupa zip seluar saya. Bila saya lupa zip seluar saya, baru saya tahu, oh tancut tu adalah seluar. Saya kata, tancut apa? Tancut tu seluar. Dia kata, oh maksudnya
saya kena belajar bahasa Iban. Jadi saya belajar dengan anak murid saya. Saya tanya anak murid saya, bila anak murid saya cakap apa khabar, nama berita kan, dia cakap macam mana nak jawab, dia cakap mana cikgu, so saya belajar. Dan saya bersembang dengan anak murid saya dengan bahasa Iban yang simple. Bila lama kelamaan dah semakin fasih, saya bersembang, berani bercakap pula dengan ibu bapa mereka. Dan disebabkan itu saya pernah mendapat diskaun waktu saya membeli kambing. Saya masih ingat lagi, pada tahun 1996, saya nak mencari kambing untuk buat majlis akikah anak saya. Jadi saya cari kambing di kampung, tak ada. Kawan saya cakap, pergilah dekat Rumah Panjang. Dekat Rumah Panjang ada yang bela projek IADP, yang mana mereka ada bela kambing. Jadi saya pergi sebuah Rumah Panjang. Bila saya sampai saja, saya pergi ke Ruai, saya cari tuai rumah. Saya cakap, nama berita, selamat pagi, boleh aku bertemu engkau tuai rumah kat dalam bahasa Iban? Dia cakap, oh boleh. Agak-agak aku kangau dia kan, nanti dia panggil. So tak lama lepas itu datanglah orang tua, memperkenalkan diri dia sebagai tuai rumah. Dia cakap, okey, cakaplah, nama kebuah kenapa dan apa sebab datang. So saya bagi tahu lah, saya nak mencari kambing. Saya cakap, aku kau ngigak jelu bedus. Dia kata, bahasa Iban lah, saya nak cari kambing biri-biri. Dia kata, oh bisik-bisik, dia kata ada. Lepas tu dia ajak saya minum kopi dulu. So dia tanya saya, Nuan hari ni, dia kata, awak dari mana? Saya cakap, saya dari Seratok. Lepas tu dia cakap, Seratok anak siapa? Saya cakap, saya sebenarnya bukan orang Seratok, tapi saya duduk Seratok. Saya orang Semenanjung, saya cakap. Aku dari Perak. Bila mereka tahu saya dari Perak, mereka pun cakap, dan mereka terkejut. Mereka cakap, aku landik mai Nuan Jakob Iban. Dia kata, pandainya awak bercakap Iban. Saya cakap, ya aku nemu mimik lah. Dia kata, bukan mimiknya, udah nang amat Nuan landik. Dia kata, memang betul awak pandai. Lepas tu, saya senyum. Akhirnya mereka bawa saya pergi dekat kandang kambing. Mereka pilihkan kambing yang okey, yang bagus, yang sihat. Kemudian, saya difahamkan sebelum itu, harga kambing waktu itu RM18 sekilo. Mereka nak jual RM18 sekilo. Tapi disebabkan saya boleh berbahasa Iban, tuan rumah tadi bagi diskaun RM13 saja. Jadi ini satu benda yang pada saya, wah, bagus juga kalau kita pandai cakap Iban kan. Jadi ini menunjukkan, saya bukan soal dapat harga murah itu yang penting. Tapi apa yang penting ialah, saya dapat melihat bahawa orang Iban ini adalah orang yang baik. Dia sangat menghormati tetamu, especially orang luar, dan bagaimana mereka dapat melayani kita dengan baik. Contoh saya sendiri dari Semenanjung, bila saya pandai cakap Iban, mereka rasa seronok dan mereka menerima kita dengan baik. Jadi ini secara tak langsung dia dapat menyebabkan saya dapat ubah mindset saya terhadap orang Iban. Mungkin sebelum itu saya beranggapan orang Iban ini primitif. Sebelum saya datang ke Sarawak, saya memang dapat lihat dalam iklan-iklan TV, bila ada saja orang Iban, dia pakai baju, dia pakai sirat, dia pakai baju burung, dia pakai pegang parang hilang. So dia akan mempengaruhi kita mengatakan bahawa orang Iban ini primitif. Tapi apabila saya sampai saja di Sarawak, baru saya dapat lihat bahawa orang Iban ini sebenarnya jauh lebih baik, lebih moden, malah sama dengan kaum-kaum lain. Jadi itu antara kisah yang pada saya lah menarik jugalah yang dapat saya kenang sampai sekarang. Dan bagaimana mengajar di Sarawak menyumbang kepada pertumbuhan profesional anda sebagai pendidik? Kerana saya percaya Cikgu Ahmad pun dapat kata-kata ini banyak daripada kawan-kawan dekat luar daripada Sarawak. Even saya sebagai Cikgu Sarawak, rakan Semenanjung akan cakap, kamu tidak akan dapat meningkat kerana kita sini kurang teknologi. Orang tidak akan fikir secara advance. Dan macam Sarawak asyik dekat, macam saya sendiri pun terasalah sebagai orang Sarawak, macam kita dikatakan sangat mundur walaupun sebenarnya tidak. Ya, macam mana pendapat? Ya. Okey.
sebenarnya bila kita berhadapan, saya pun setuju jugalah bila ada sebahagian rakan-rakan saya di Semenanjung yang sebenarnya kurang pengetahuan terhadap negeri Sarawak itu sendiri. Sebagai contohlah, kalau saya balik ke Semenanjung, bila saya balik Semenanjung jumpa kawan-kawan di Semenanjung, mereka tanya saya, dia kata, bila kamu balik Malaysia? Saya cakap, kenapa pula balik Malaysia sedangkan saya memang orang Malaysia? Tak. Bila balik Semenanjung. So maksudnya di sini mereka berpandangan bahawa saya ni orang Sarawak ni seolah macam luar negara. Kan? Bila kita balik saja ke Perak, mereka anggap baru balik Malaysia. Ini menunjukkan bahawa ada di kalangan mereka yang mempunyai pengetahuan yang mungkin agak kurang terhadap Sarawak. Tapi saya tak salahkan mereka. Tapi disebabkan mungkin itu atas pilihan mereka sendiri untuk tidak belajar tentang geografi Sarawak itu sendiri. Sedangkan kalau kita nak tahu tentang Sarawak, senang saja. Kita boleh buka YouTube, kita boleh buka Google. Dalam internet pun banyak tentang Sarawak, dan kita boleh tahu macam mana masyarakat Sarawak yang sebenarnya. Tapi ada di kalangan mereka mungkinlah tidak mahu dan membuat anggapan-anggapan seperti Sarawak mundur, Sarawak masih lagi orang kata tinggal atas pokok. So benda-benda macam ini kadang-kadang kita terkejut. Pada tahun 2022, 2023 pun masih ada juga yang bercakap seperti itu. Sedangkan ianya jelas tidak pernah berlaku. Jadi apa yang boleh saya lakukan ialah sebagai guru. Saya ini yang saya sebutkannya sebagai, selain daripada menjadi guru, saya cuba menjadikan jembatan antara orang Semenanjung dengan orang Sabah Sarawak, supaya dia ada di antara mereka ini dapat kenal mengenali, menerusi penerusan saya. Sebab itu saya banyak promote tulisan-tulisan saya tentang kisah-kisah toleransi di Sarawak, tentang bagaimana ada orang kalau kita lihat di Sarawak ada satu hari yang disambut, dia panggil All Saint Day. All Soul Day. Dia panggil All Soul Day. Di situ ada kisah yang mana waktu membersihkan kubur Kristian, ada yang pakai tudung, orang Islam lah, turut membersihkan kubur Kristian. Dan bila menjadi persoalannya ialah kenapa orang Islam membersihkan kubur Kristian? Rupa-rupanya kubur yang dibersihkan kan adalah kubur datuk ataupun kubur nenek mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun ada orang Islam, walaupun ada bukan orang Islam, walaupun ada orang bukan Islam yang memeluk agama Islam misalnya di Sarawak, dia tidak pernah memutuskan hubungan antara keluarga. Seperti mana yang kita dapat lihat, ada kisah yang saya tulis, seorang guru yang berketurunan Bidayu, bila tiba hari All Soul Day, mereka bersihkan kubur mak dia. Dan bila orang mempertikaikan kenapa pakai tudung di kubur Kristian, kan, dia pun beritahu itu adalah mak dia. Walaupun saya masuk Islam, tapi saya tetap ada hubungan dengan mak saya, walaupun mak saya sudah meninggal dunia. Dan dia tetap mendoakan mak dia. Jadi ini menunjukkan bahawa kita di Sarawak lebih toleran. Kita tidak kita tidak berpuak-puak. Itu yang paling penting. Jadi saya berharaplah walaupun ada segelintir di Sarawak, saya tak kata Sarawak ini perfect, tak ada. Kita di mana-mana tempat pun kita tidak sempurna. Tetapi walaupun ada segelintir kisah-kisah yang mungkin membawa kepada perpecahan, tetapi kita janganlah kita abaikan saja. Yang paling penting pada pandangan saya, kita orang Sarawak ini sebagai guru, biarlah kita bercakap tentang benda-benda yang baik. Sebagai guru juga saya lebih banyak mengulas tentang mempromosi tentang budaya, tentang adat, tentang toleransi, supaya apa? Supaya orang-orang di Semenanjung dapat melihat, this is the picture, the real picture of Sarawak. Kan kita tak mahu, sebab saya pernah mendapat satu feedback yang sangat baik waktu saya berada di sebuah hotel. Saya lihat ada sekumpulan pelancong dari Semenanjung, orang Melayu. Saya tanya, ini dari mana? Dia beritahu dia dari Perak. Okey, saya kata bagus, saya pun dari Perak. So kami have a chat, and then saya tanya apa pandangan pakcik terhadap Sarawak. Dia cakap, Sarawak sangat tenang, sangat damai, dan saya rasa selamat berada di Sarawak. Saya cakap, kenapa you rasa selamat di Sarawak? Dia kata dekat sini tidak ada Bangla, tidak ada Myanmar, tidak ada Rohingya, mereka cakap. Saya tengok dekat sini semua orang-orang
orang-orang kita, orang Melayu, dia kata orang Cina, dia kata saya kata yang muka-muka macam Melayu tu belum tentu semua Melayu, saya kata itu mungkin bangsa Iban, bangsa Bidayuh, tapi at least mereka orang Sarawak, dia kata kan, tak ada bangsa asing. So di sini kita mendapat satu feedback yang sangat positif terhadap negeri Sarawak, bahawa orang Sarawak ini walaupun dia isolate daripada Semenanjung, dia terletak di bahagian Malaysia Timur, tetapi kami dapat membentuk komuniti yang jauh lebih, orang kata, lebih satu Malaysia, yang lebih berperanan untuk satu Malaysia. Jadi itu antara orang kata antara peranan yang saya lakukan selain menjadi seorang guru untuk sebagai daripada pertumbuhan profesional saya. Itu antara. Okey, tadi Cikgu Ahmad pun banyak cakap tentang inisiatif kan. Cikgu Ahmad, kalau ada pegawai-pegawai JPN yang tonton podcast ini, JPN Sarawak, apa cadangan yang Cikgu boleh beritahu kepada mereka? Apa program yang kita boleh lakukan supaya mungkin tidak perlu pertukaran guru, tak perlu ada pindah-pindah cikgu. Apa yang kita boleh buat di antara JPN agar orang dekat guru-guru dekat Semenanjung, guru yang baru nak posting, mereka akan kenal Sarawak dengan lebih bagus. Kerana saya rasa perlu ada more forward thinking di mana cikgu-cikgu muda tidak akan takut akan datang ke Sarawak. Apa inisiatif atau program yang sebagai seorang motivator yang Cikgu Ahmad rasa JPN Sarawak boleh bawa kepada cikgu-cikgu baru ini sebelum mereka mula juga. Pada pandangan saya, mungkin kita perlu hidupkan kembali. Sebenarnya program ini pernah ada pada satu ketika dulu. Kerana dulu pada tahun 90-an, sebelum guru-guru mendapat penempatan, kita tahu banyak cikgu dia dapat penempatan di Sarawak, mereka hanya tahu mereka ditempatkan di Sarawak, tapi mereka tak tahu mereka ditempatkan di pedalaman ke di Kuching ataupun di Seri Aman, mereka tak tahu. So dahulu kebanyakan pada guru-guru ini dia akan melalui satu sesi yang dipanggil sesi induksi. Induksi ini adalah di situ mereka akan diberi taklimat, mereka diceramahkan, mereka diberi penerangan tentang budaya, tentang adat, dan akhirnya ada di kalangan mereka ni dia rasa okey, saya dah nampak gambaran sedikit tentang Sarawak. Berbeza dengan guru-guru sekarang bila mereka dipostingkan ke Sarawak, mereka terus dapat nama sekolah. Jadi mereka boleh Google. Mereka Google, sebagai contoh ada seorang anak rakan saya di Kedah, dipostingkan di SK Long Tangan, tak salah saya, Long Tungan di Baram. Dan sekolah tu memang sekolah P3. Nak pergi sana pun naik Hilux pun mengambil masa 12 jam. Jadi bayangkan dalam keadaan macam itu, mereka dah mula rasa takut. Belum lagi sampai Sarawak, baru tengok nama sekolah dah takut. So apa yang saya cadangkan ialah, kalau boleh di kalangan-kalangan mereka yang ditempatkan di Sarawak ini, just kumpulkan mereka dulu di Kuching. Ataupun kalau boleh kumpulkan tengah-tengah yang akan mengajar di Sibu, kumpulkan dulu di Sibu. Di situ taklimatkan pada mereka. Bagi mereka mungkin 2 hari atau 3 hari untuk satu short courses, buat induksi, bagi ceramah motivasi supaya mereka datang sana dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang tenang, dengan rasa bersemangat. Jadi di sana nanti kita boleh bagi tahu macam mana rakan-rakan guru di sana boleh menerima mereka, jangan takut dan sebagainya. Jadi dengan persediaan mental yang macam ini, saya rasa mereka mungkin boleh accept untuk berada di sana dan tidaklah buat hal. Tak adalah setahun datang lepas tu nak balik kan, isi dalam iji tukar dan sebagainya. Kadang-kadang seminggu datang, bila iji tukar dah keluar, dia kata boleh ke saya mohon. Ini banyak berlaku terutamanya kepada guru-guru yang belum cukup servis. Mereka sendiri tak faham tentang servis mereka. Contoh guru-guru contract of service, COS teacher, mereka harus mempunyai tempoh 5 tahun di sekolah tersebut dan perlu menghabiskan latihan dalam cuti. So bila mereka dah ada latihan, dah after 5 years, baru mereka boleh mohon tukar.
Yang itu pun ada di kalangan guru-guru baru ini tak faham. Jadi ini menunjukkan bahawa dari segi kefahaman mereka sangat kurang. So itulah peranan kita ini, peranan JPN mungkin sebagai memberi nilai tambah kepada guru-guru ini, added value, supaya mereka ni boleh bersedia dari segi mental, untuk dapat melihat gambaran supaya mereka dapat jadi guru yang baik, dan guru yang baik dan berani untuk berada di pedalaman. Satu lagi inisiatifnya ialah kalau boleh, saya sendiri yang pernah berbincang ataupun bercakap dengan rakan saya yang jadi pegawai di IPG di Cyberjaya, IPG pusat, KPM punya IPG yang menguruskan tentang pengambilan pelajar menjadi guru. Sebenarnya antara faktor kenapa di Sarawak ini kurang guru ialah kerana ada orang Sarawak sendiri, anak-anak Sarawak sendiri yang dia kurang minat nak jadi cikgu. Ini pun berlaku. Ini bukan cakap saya ya, ini pandangan daripada pihak IPG. Jadi sebab itu IPG sekarang ni, IPG di Cyberjaya, mereka datang ke Sarawak, mereka buat satu program yang dipanggil Jom Jadi Cikgu. Mereka buat program Jom Jadi Cikgu ini di beberapa sekolah. Maksudnya mereka target pada pelajar-pelajar yang sekolah-sekolah yang mungkin boleh keluar 5A student, dan mereka nak minta mereka ni mohon dalam masuk ke IPG. Sebab di Sarawak dan Sabah kita hanya perlu 5A saja requirement untuk masuk IPG, berbanding dengan di Semenanjung 7A. Jadi kita di Sarawak ni ada sedikit kelonggaran. Malah kita galakkan anak-anak kita ni pergi ke sekolah seni Malaysia. Instead of masuk sekolah sains dan sebagainya, boleh juga masuk sekolah seni. Sebab apa? Sebab sekolah seni dia ada laluan khas. Tak salah saya 4A boleh masuk IPGM di Sabah, di Kent, untuk menjadi guru seni, guru muzik dan sebagainya. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan. Dan kalau boleh, guru bimbingan kaunseling membuatkan satu kerjasama dengan JPN, buat ceramah motivasi untuk anak-anak pelajar-pelajar tingkatan 5 yang ambil SPM ni dapat masuk dapat jadi cikgu, dapat memilih guru sebagai kerjaya. Sebab sekarang ni ramai anak-anak muda sebenarnya kurang minat jadi cikgu. Yang kata, oh anak saya nak jadi cikgu tapi tak dapat. Mungkin sebab mereka dah belajar tempat lain tapi dah masuk universiti, keluar tak ada kerja nak jadi cikgu. Itu kemungkinan. Tapi orang kata yang fresh daripada pelajar sekolah masih lagi dalam keadaan yang kurang. Jadi kalau boleh kita naklah, kalau boleh kita nak ramai anak-anak Sarawak sahut cabaran ini, mohon jadi cikgu supaya kita sendiri orang Sarawak dapat mendidik anak bangsa kita sendiri. Bukan kita kata kita tak perlukan guru Semenanjung, tak. Guru Semenanjung pun datang tapi tak adalah sebanyak sekarang kan. Sebab nanti kalau mereka datang, bila tiba masa mereka akan balik, tak ada orang ganti. Jadi kalau boleh biar ramai anak Sarawak sendiri. Anak Sarawak sendiri, orang Kuching yang sanggup mengajar di Ulu Baram, itu yang kita nak. Orang-orang yang berada di Bandar Miri tiba-tiba dapat mengajar di Ulu Engkari, di Lubuk Antu. Kita nak mereka ni berani macam itu juga. Biar peluang itu ada. Jadi itulah pandangan saya. Macam mana pandangan Cikgu Ahmad dari segi pentadbir pula? Kalau tadi kita cakap tentang JPN, kalau pentadbir macam mana? Kerana saya rasa pentadbir pun mengambil satu peranan yang sangat-sangat besar untuk menjemput atau menggalakkan murid untuk mengambil career profession guru, dan macam mana guru besar sebagai seorang pentadbir, macam mana kita menolong cikgu yang baru datang ini. Kerana tadi untuk cadangan untuk CPN, macam mana untuk pentadbir? Kerana dulu saya pun ada dengar cerita cikgu-cikgu senior, dulu ada kebanyakan guru besar akan keluar dari pedalaman untuk menyambut cikgu-cikgu itu. Saya rasa sekarang sudah agak berkurangan, dan apa yang boleh ditambah baik untuk pentadbir besar ini? Kalau dulu memang saya tahun 90-an dulu, saya masih ingat lagi lah saya apabila guru baru datang ke sekolah kami lah, macam saya dulu mengajar di SMK Seratok, pernah
mengajar di SMK Seratok. Saya pernah diminta oleh oleh pengetua untuk menjemput beberapa orang guru di di stesen bas, dan pada tahun 2008 di Sri Aman sendiri pernah ada guru-guru tadi ditempatkan di sebuah hotel di Sri Aman. Mereka ada kursus induksi juga di situ. Ada sedikit induksi sebelum mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang mereka postingkan, termasuk sekolah saya di Melupu. Jadi kami telah diarahkan oleh guru besar untuk menjemput mereka. Tapi sekarang ini apa yang saya lihat, kalau tempat saya di Seduku, seorang guru baru datang, dia terus datang sendiri. Dia datang sendiri dari KL, kemudian bila sampai di sebelum sampai di sekolah saya, dia akan telefon, cikgu dekat mana nak cari rumah sewa. Jadi saya pun cubalah minta bantuan daripada rakan-rakan, kumpulkan mereka, tempatkan mereka bersama-sama di quarters. Kemudian barulah mereka berusaha untuk datang ke sekolah. Itu pun melalui saya lah. Jadi pada pandangan saya setakat inilah peranan guru besar memang tidak memang inilah mengambil berat sebenarnya. Ini pandangan saya lah, sebab saya lihat tempat saya sendiri. Guru besar memang ambil berat. Maksudnya bila ada guru-guru baru datang, kami sebagai pentadbir, macam saya penolong kanan, pentadbiran, dan guru besar, kami akan berusaha cari dekat mana mereka nak tinggal. So kita usahakan sediakan quarters. Bila mereka datang, kita tanya tinggal dengan siapa sekarang, ada ke kenderaan, kalau tak ada kenderaan boleh tumpang, sementara mereka akan dapat beli motosikal ataupun beli kereta sendiri bila dah ada gaji nanti. So kita ambil berat tentang ini. Cuma mungkin bagi setengah-setengah tempat di bandar misalnya mungkinlah kurang kan. Tapi kalau lagi masih di luar bandar, di pedalaman pun saya ada dengar juga ada pengetua sanggup turun. Ada guru besar sanggup keluar daripada sekolah untuk jemput guru-guru baru ini di Sibu belum dibawa ke Kapit. Ini juga satu inisiatif yang sangat baik. Jadi pada pandangan saya peranan pentadbir dalam soal ini, mereka memang mengambil berat dan mereka memang memberikan prioriti untuk membantu guru-guru ini supaya mereka datang ke sekolah dapat mengajar dengan baik. Jadi saya dapat lihat kerana apa, kalau cikgu ataupun kalau guru besar dia tidak buat macam itu, dia main lepas tangan saja. Dia cakap lantarlah kau nak datang. Ini akan menyebabkan guru baru ni dia akan rasa kehadiran mereka sendiri pun macam tidak dihargai. Jadi setakat ini alhamdulillah saya tengok guru besar, kalau guru besar saya seorang yang sangat prihatin, seorang yang sangat mengambil berat tentang guru-guru baru, terutamanya kebajikan mereka. Itu pandangan saya lah. Okey, sebagai penutup, adakah Cikgu Ahmad mempunyai kata-kata semangat kepada cikgu yang akan posting mungkin akan posting pada tahun-tahun akan datang ke negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak. Ya. Okey, baik. Sebelum saya akhiri perbualan ini, saya nasihatkan kepada guru-guru, kalau guru-guru Sarawak yang akan dipostingkan di Sabah ataupun guru-guru Semenanjung yang akan dipostingkan di Sarawak dan juga di Sabah. Yang pertama ialah bila kita sampai di tempat orang, kita ikut satu pepatah yang dipanggil pepatah Melayu ni disebut masuk kandang lembu, masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang lembu lebih kurang macam itulah. Maksudnya kita belajar tentang budaya setempat, cara hidup setempat. Kita jangan datang tempat orang dengan kesombongan kita, dengan ego kita. Yang ini tidak baik. Sebagai contoh, kalau saya orang Melaya, saya datang ke Sarawak, saya kata, aku orang Melaya, aku ni bagus, tempat aku moden, bukan macam Sarawak ni tak ada apa-apa. Jadi kita jangan bawa budaya macam itu. Bila kita sampai ke satu tempat, kita anggap diri kita kosong. Kita tak ada apa-apa pengalaman pun. So apa yang kita perlukan, yang pertama ialah cari kawan. Cari kawan, berkawan dengan orang-orang setempat, dengan orang-orang kampung, cuba belajar budaya,
belajar bahasa paling penting, kerana kalau kita dah belajar bahasa, kita dapat meneroka jauh lebih dalam untuk kita diterima di sebahagian daripada masyarakat tersebut. Jadi itu antara nasihat saya lah ya. Yang pertama, jangan sombong, cuba belajar bahasa, cuba belajar budaya, hormati setiap perbezaan. Kita hormat setiap perbezaan dan kita raikan setiap persamaan. Ingat ya, dalam agama ini yang berbeza adalah kepercayaan. Itu sahaja yang berbeza. Contoh, kalau saya sebagai orang Islam, saya percaya pada Tuhan, pada Allah. Untuk yang lain-lain agama, itu kepercayaan mereka masing-masing. Itu saja yang berbeza dan saya tetap mengakui apa yang saya percayakan itu adalah suatu yang betul. Itu pandangan, itu adalah kepercayaan. Tetapi yang kita perlu hormat adalah value. Value ini nilai. Contoh, dalam agama Islam, kita tidak boleh menipu orang. Kita tidak boleh membuat benda-benda yang tak baik, mencuri dan sebagainya. Dan value ini ada juga di dalam agama-agama lain. So value kita boleh ikut sama-sama. Cuma dari segi kepercayaan saja itu kita perlu akui ada perbezaan. Jadi cuba kita nampak benda ini sebagai kita nampak perkara ini dengan minda yang terbuka, dengan rasa yang lebih terbuka, supaya kita dapat diterima dalam masyarakat. Jadi saya minta sekali lagi, saya ulang kepada guru-guru, yang pertama jangan sombong, belajar bahasa, belajar budaya dan cuba menghormati perbezaan. Itu nasihat saya. Sebelum saya betul-betul tamatkan episod ni, macam mana cikgu, mereka boleh contact cikgu kalau mereka mau panggil cikgu untuk sebagai motivator? Kena dekat page cikgu, dekat page FB cikgu, kamu ada ads untuk kamu cakap kalau mau beri motivasi untuk camp ke apa ke, macam mana mereka boleh cari kamu? Boleh ya dikatakan atau boleh. Okeylah. Saya sebenarnya memang sering dijemput lah untuk memberikan motivasi. Okay, saya beritahu ya. Saya selain benar-benar guru, saya juga sering dijemput memberikan ceramah motivasi. Saya bagi motivasi, ada motivasi parenting ke ibu bapa. Motivasi parenting ataupun ke ibu bapaan. Motivasi ini biasanya sekolah rendah panggil dan juga sekolah menengah. Kemudian motivasi untuk SPM dan juga SPPM. Dan ada juga motivasi untuk peningkatan sasiah diri bagi pelajar-pelajar di IPT. Setakat ni UiTM, Politeknik ada panggil saya. Baik. Jadi nak menjemput saya, bolehlah hubungi nombor telefon melalui WhatsApp. WhatsApp pun boleh. Nombor telefon saya 013 575 4920. Jadi itu adalah nombor WhatsApp saya. Jadi mungkin nanti Cikgu Sean akan tulis dalam description lah bagaimana cara nak menghubungi saya. Jadi bolehlah mana-mana sekolah, IPT ataupun NGO yang berminat nak menjemput saya, bolehlah hubungi saya. Okey, jadi itu saja daripada Champion Podcast. Adios dan bye-bye. Okey, terima kasih.